Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kita dalam kitab Fathul Qarib karangan Al-Imam Ibn Qasim, syarah ini atas Abi Syuja'. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan majlis kita ini majlis yang barakah, yang mana menjadi sebab ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan Allah mengabulkan yang segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala masalah, daripada segala musibah di dunia dan akhirat. Sebelum insya-Allah kita masuk pada ini pengajian kita, InsyaAllah kita akan melakukan ini sedikit ulang kaji atas apa yang kita membicarakan ini pada minggu yang lepas. Jadi insyaAllah saya cuma nak test mikrofon ni dengar ya. Tunggu sekejap ya. Sekejap ya. Atas apa yang testing pada minggu yang lepas. Jadi sebelum ini kita mulakan pada pengajian ini pada hari ini, insya-Allah kita akan lihat kembali mana kita membicarakan ini pada minggu yang lepas ya. Maka minggu yang lepas kita telah masuk ini pada bab ini yang pertama dalam bab nikah. Kita membicarakan berkenaan dengan makna nikah dan juga definisi ini nikah. Jadi nikah dalam segi lugatan, dalam segi syara'an, yang mana dalam segi bahasa yang ni dia adalah sesuatu yang berkumpul, manakala dalam segi syarak ini kita mengatakan dia adalah satu akad yang mana ini dengannya menghalalkan persetubuhan di antara suami dengan isteri dengan syaratnya dan juga dengan rukun-rukun nikah. Dan penulis ini mengatakan disunatkan bagi seorang itu melakukan pernikahan kalau sekiranya dia ada kemampuan untuk uhbah. Di sini kita ada satu istilah yang namanya uhbah. Ini maksudkan dengan uhbah dia adalah kemampuan seseorang itu untuk memberikan nafkah satu hari dan semalam, dan begitu juga pakaian kepada wanita itu, dan juga mas kahwin. 3 perkara ya. Pertama sekali nafkah satu hari semalam, 24 jam. Perkara yang kedua adalah pakaian bagi satu musim, disebutkan oleh ulama kita, pakaian satu musim. Dan yang ketiga adalah memberikan mas kahwin. Maka kalau sekiranya seseorang itu memiliki perkara ini, maka disunatkan baginya untuk dia melakukan pernikahan. Dan selepas itu penulis mengatakan wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'in hara'ir faqat. Saya rasa di sini kita berhenti pada minggu yang lepas, yang mana penulis mengatakan dibolehkan bagi seorang yang merdeka untuk berkahwin 4 wanita sahaja. Ini adalah kita mengatakan maksimum bagi seorang lelaki untuk berkahwin. Dia tidak boleh berkahwin lebih daripada 4. Dan adat Arab jahiliyah pada zaman dahulu mereka kahwin lebih daripada 4. Zaman dahulu ada orang misalnya berkahwin 10 isteri. Ada orang berkahwin 6, 7 dan sebagainya. Apabila datang ayat berkenaan dengan perkahwinan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', maka ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah tangannya ada 10 isteri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk melepaskan yang lain, dan hanya dibolehkan 4 sahaja. Maka ini adalah daripada dalil kita mengatakan tidak dibolehkan seorang itu lebih daripada 4. Bismillah. Dan minggu lepas kalau tak salah saya ada membicarakan berkenaan dengan hikmah ya, kenapa Islam membolehkan
seorang lelaki itu lebih berkahwin ini lebih daripada satu, maka ia bukan perkara yang wajib, tetapi dia adalah jalan keluar ini bagi selesaikan masalah yang boleh timbul dalam ini sesuatu masyarakat pada sesuatu keadaan dan masa. Dan perkahwinan tentu sekali yang ini ada tanggungjawabnya, begitu juga dengan nafkah dan sebagainya. Ini semua insya-Allah nanti kita akan bicarakan ini pada bab-bab yang akan datang. Selepas itu ini beliau mengatakan illa an yata'ayyana al-wahidatu fi haqqihi. Ada orang yang ini diharamkan dia berkahwin lebih dari satu. Ini yang penulis ini mengatakan kecuali ini bagi mereka yang hanya diwajibkan berkahwin satu saja. Siapakah ini orang ini? Kanikahi safihin. Ya, ini juga saya membicarakan di minggu lepas. Ini berkenaan dengan seorang safih. Safih ini adalah seorang ini yang dia tidak dapat menguruskan kehidupannya dan juga harta bendanya. Maka bagi orang ini diharamkan berkahwin lebih daripada satu. Tidak dibolehkan. Ini adalah misalnya wa nahwihi, dan begitu juga dengan orang yang seperti safih, seperti misalnya ini orang gila, yang ini misalan orang ini yang ada penyakit mental dan sebagainya, yang mana mereka tidak boleh berdikari. Jadi Islam ini menjaga ini masalah ini wanita bagi mengharamkan ini mereka berkahwin lebih daripada satu. Hanya dibolehkan satu saja ini bagi mereka. Mimma yatawaqqafu 'ala al-hajah. Ini pun kalau sekiranya orang safi tersebut ini ada hajat, ini dia memerlukan ini kepada perkahwinan ini misalan, maka dibolehkan ini dia berkahwin. Kalau dia tidak memerlukan kepada perkahwinan, maka dia tidak perlu ini berkahwin, sebab ini perkahwinan ini ada tanggungjawab ini dan sebagainya, ditakuti perkara-perkara seperti ini tidak dapat yang ini dilaksanakan, maka dia membawa ini kepada mudarat ini bagi wanita ini yang berkahwin dengannya. Wa yajuzu lil 'abdi walau mudabbaran aw muba'adan aw mukataban aw mu'allaqan 'itquhu bi sifatin an yajma'a baina itsnatain. Jadi sekarang penulis ini mengatakan bagi orang merdeka dibolehkan empat. Bagi hamba, walau hamba itu adalah seorang ini mudabbar, muba'ad, mukatab, mu'allaq bisifah. Ini ada 4 jenis ini hamba disebutkan oleh penulis, yakni dibolehkan bagi hamba untuk berkahwin, dan yang paling banyak dia boleh berkahwin adalah 2, yakni separuh ini daripada orang yang merdeka. Jadi pertama sekali dia mengatakan dibolehkan bagi seorang hamba itu berkahwin lebih daripada 1, maksimum ini 2. Walaupun ini dia seorang hamba yang ini mudabbar. Jadi di sini kita ada satu istilah apa yang dikenali sebagai hamba mudabbar. Yang dimaksudkan dengan hamba mudabbar adalah hamba yang mana tuannya mengatakan kepadanya, kalau sekiranya aku meninggal dunia, maka engkau bebas daripada kehambaan. Jadi ini kita mengatakan dia adalah hamba yakni mudabbar. Selagi mana yang tuannya masih hidup, maka dia adalah seorang hamba. Yang kedua, hamba yakni muba'ad. Hamba muba'ad ini adalah sebahagian daripadanya adalah hamba dan sebahagian daripadanya adalah merdeka. Seperti yakni seseorang itu memiliki, hamba ini dimiliki oleh 2 orang misalan, ataupun 3 orang, dan tiap-tiap daripada mereka memiliki sepertiga misalan. Maka ini kita mengatakan hamba muba'ad, yakni mungkin yakni sebahagian daripadanya sudah ini merdeka, sebahagian yang lain ini tidak merdeka, maka ini adalah muba'ad. Saya juga telah membicarakan ini bila kita membicarakan dalam bab faraid, tak sahabat saya. Ataupun yang ini dia mengatakan au mukataban. Hamba mukatab adalah hamba kontrak, ya. Hamba kontrak maksudnya tuan yang mengatakan kepadanya, kalau sekiranya engkau dapat mendatangkan aku sekian-sekian wang, aku akan bebaskan kau. Ini adalah hamba mukatab. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim surah Taubah, berkenaan ini dengan asnaf yang boleh kita memberikan zakat. Salah seorang daripada mereka adalah al-mukatab, yakni hamba yakni mukatab, iaitu hamba kontrak. Selain daripada hamba kontrak tidak dibolehkan kita memberikan zakat. Ini setakat ini kita nak faham ini perkara ini. Dan hamba mukatab ini boleh ini dia berkahwin. Ini yang penulis ini sedang mengatakan. Au yani mu'allaqan 'itquhu bi sifatin. Ataupun kita ada hamba yang mana pembebasannya diikat dengan sifat ini. Misalan seorang tuan mengatakan kepada hambanya, kalau sekiranya datang bulan Syawal engkau dibebaskan, maka ini adalah hamba yang diikatkan ini dengan masa, ataupun diikatkan dengan perbuatan. Misalan kalau datang ini Zaid, engkau dibebaskan. Ini adalah hamba yang dikaitkan ini dengan satu sifat ini bagi membebaskannya. Maka juga ini baginya an yajma'a baina isnatain, yakni hanya dibolehkan bagi mereka zaujataini faqat, yakni hanya 2, yakni isteri sahaja. Jadi di sini penulis ini memulakan dengan membicarakan ini orang merdeka dibolehkan baginya 4, maka hamba dibolehkan baginya 2.
wala yankihul hurru amatan li ghairihi illa bi syartain, dan selepas itu dia mengatakan tidak dibolehkan bagi seorang merdeka untuk berkahwin dengan seorang wanita hamba kecuali dengan dua syarat. Kecuali ini dengan dua syarat, walaupun nanti penulis akan menambahkan lagi dua, sebenarnya 4 syarat ni kesemuanya. Ini adalah matan ini Abu Syuja', ya. Yani penulis ini Abu Syuja' ini mengatakan illa bi syartain, kecuali ini dengan dua syarat. Apakah syarat ini tersebut? Nombor 1, dia mengatakan adamu sadaqil hurrah, yakni seseorang itu, yakni dia tidak ada kemampuan untuk membayar mas kahwin bagi wanita merdeka, yakni misalan dia tidak ada kemampuan ini untuk berkahwin dengan wanita ini merdeka. Ini adalah pertama sekali. Selepas itu ini penulis mensyarahkan, Imam Qasim mensyarahkan, mengatakan au faqdul hurrah, ataupun yang ini dia berada di tempat tidak ada yang ini orang merdeka, semua hamba misalan, ataupun yang ada pun yang bukan Islam misalan. Au adamu au adamu khawfil anat, afwan salah au adamu, ini ke bawah ya, afwan, au adamu ridaha bihi, au adamu ridaha bihi, yakni misalan satu orang ini dia nak berkahwin, dia ada mas kahwin, dia boleh berkahwin dengan seorang wanita merdeka, tapi tidak ada wanita merdeka yang nak kepadanya. Tidak ada wanita merdeka yang nak kepadanya. Misalan ni satu orang ini misalan hodoh ke, ataupun yakni dia daripada nasab yang tidak dikenali dan sebagainya. Dan kebetulan masyarakatnya ini semua yakni orang-orang yang nasab mereka yakni hebat-hebat ini, misalan ini dia tidak mendapati seorang wanita nak berkahwin dengannya. Jadi dia hanya boleh berkahwin hamba sahaja. Ini yang dimaksudkan di sini, adamu ridaha bihi, yakni dia tidak, wanita itu tidak meridai ini untuk berkahwin ini dengannya. Maka ini adalah yang pertama. Yang kedua dia mengatakan wa khauful anat, dia takut ini kepada zina. Seorang yang ini dia takut kepada zina, dia mengatakan kalau sekiranya aku tak kahwin dengan hamba, aku akan zina. Maka di sini kita mengatakan dibolehkan baginya untuk berkahwin dengan hamba. Jadi Islam mengharamkan seorang lelaki merdeka berkahwin dengan hamba. Kenapa? Islam ini mengharamkan kita berkahwin dengan hamba. Apa sebabnya? Sebabnya kalau kita kahwin ini dengan hamba, anak-anak kita semua akan menjadi hamba. Kalau kita berkahwin dengan hamba, sebab kalau seorang wanita itu hamba, dia ada tuannya. Jadi bila kita berkahwin dengannya, maka anak kita juga akan menjadi hamba, dan dia boleh membawa yakni masalah di dalam rumah tangga ini dan sebagainya. Sama juga dengan harta pewarisan ini dan sebagainya. Jadi Islam ini tidak menggalakkan ini sama sekali, tidak dibolehkan, melainkan ini betul-betul satu orang ini dia tak ada kemampuan, seperti mana kita mengatakan tidak boleh cari wanita merdeka. Dan yang kedua penulis mengatakan takut ini zina, misalnya dia ada syahwat dan dia takut kalau dia tak kahwin dia akan melakukan itu dan melakukan ini, maka baru dibolehkan. Tapi kalau sekiranya dia boleh bersabar, lebih baik ini dia bersabar. Jadi yang kedua wa khauful anat, dia takut ini kepada al-anat, ya ai az-zina. Penulis mengatakan anat yang dimaksudkan di sini adalah az-zina, dan ini disebutkan oleh dalam Al-Quranul Karim, ini perkataan anat berkenaan dengan hukum yang berkahwin dengan hamba. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini dalam ini Al-Quranul Karim. Muddata faqdil hurra, ini pada zaman yang mana dia tidak boleh dapat wanita merdeka. Kenapa penulis ini mengatakan zaman dia tidak dapat ini wanita merdeka? Yakni maksudnya di sini adalah kalau sekiranya yakni dia dapat ini wanita merdeka, maka tidak dibolehkan baginya berkahwin dengan hamba. Kalau sekiranya ada wanita merdeka yang mana dia boleh berkahwin dengannya. Tapi di sini kita mengatakan pada zaman yang mana dia tidak boleh dapat ini wanita merdeka. Maksudnya dalam apa yakni keadaan ini sekalipun diwajibkan dia kedepankan untuk berkahwin dengan wanita yang merdeka dan bukan ini wanita hamba. Wa tarakal musannifu syartaini akharain. Ini yang seperti mana saya mengatakan, yakni Al-Imam Ibn Qasim ini mengatakan, penulis ini Al-Imam Abi Syuja' dia tidak sebut lagi dua syarat. Jadi yang mensyarahkan ini menambah lagi dua syarat. Apakah lagi dua syarat? Dia mengatakan ahaduhuma an la yakuna tahtahu hurratun muslimah. Yakni syaratnya adalah tidak dibolehkan ini sekarang ini orang nak berkahwin ini, daripada syaratnya adalah dia tidak boleh dalam keadaan yang mana dia sudah berkahwin dengan wanita yang merdeka. Yani misalnya seorang ini sudah berkahwin dengan wanita yang pertama, misalnya wanita pertama masya-Allah muslim merdeka, maka dia tidak boleh berkahwin dengan hamba. Sebab ini dia sudah berkahwin. Kalau kita mengatakan dia takut zina, dia sudah berkahwin dengan yang pertama. Jadi hanya dibolehkan kalau sekiranya seorang itu belum lagi berkahwin sama sekali. Jadi pertama sekali
alla yakuna tahtahu huratun muslimah au kitabiyah, ataupun yang dia sudah berkahwin tapi dia berkahwin dengan wanita kitabiyah, yakni wanita ahlul kitab yakni. Maka di sini tasluhu lil istimta', yang mana wanita-wanita ini yang dia sudah berkahwin ini boleh yang dia melakukan persetubuhan ini bersama mereka. Ini maksudnya syahwat ni dapat dapat diletakkan ini kepada tempatnya. Maka tidak dibolehkan ini baginya untuk berkahwin dengan wanita hamba. Berbeza kalau sekiranya dia berkahwin dengan seorang wanita akan tetapi dia tidak dapat melakukan istimta' disebabkan wanita itu sudah tua misalnya, ataupun ada penyakit kronik misalnya, ataupun ini sudah bedridden dan sebagainya. Maka itu adalah keadaan yang mana dia tidak mampu melakukan persetubuhan. Maka itu adalah perkara yang berbeza, maka dibolehkan baginya. Wasani, yang kedua ini penulis ini mengatakan Islamul amati allati yankihuhal hur, maka tidak dibolehkan seseorang itu berkahwin dengan wanita hamba yang kafir. Jadi syaratnya di sini dia mengatakan Islamul amah, yakni wanita hamba itu mesti Islam. Wanita hamba itu mesti seorang muslim. Dia tidak boleh berkahwin dengan hamba yang bukan muslim. Fala yahillu li muslimin amatun kitabiyah. Juga tidak dibolehkan baginya berkahwin dengan wanita ahlul kitab, hamba wanita hamba yang ahlul kitab. Tidak dibolehkan bagi seorang muslim berkahwin dengannya. Jadi wanita hamba mesti muslim. Wa idza nakahal hurru amatan, kalau sekiranya seorang lelaki mereka berkahwin dengan wanita hamba bisyurutil madhkurati, dengan syarat-syarat yang disebutkan, summa aisara, selepas itu dia dah dikaya misalan, dia kahwin dengan wanita hamba kita. Mula-mula kenapa dia kahwin dengan wanita hamba? Dia mengatakan sebab saya tak ada duit, saya tak ada kemampuan dan sebagainya. Saya tidak ada kemampuan mas kahwin wanita merdeka, dan saya takut zina, jadi saya pun kahwin dengan wanita hamba. Taib, selepas dia kahwin dengan wanita hamba, summa aisar, dia jadi kaya misalan, dia ada wang dan sebagainya. Bagaimana dengan pernikahannya dengan wanita hamba tadi? Adakah dia menjadi batal ataupun menjadi fasakh? Di sini penulis mengatakan lam yanfasikh, yakni nikahnya masih sah. Nikahul ama, yakni walaupun setelah itu jadi kaya misalan, maka nikahnya masih sah. Nikahnya masih sah. Kita tidak mengatakan sudah automatik dia cerai dan sebagainya. Tidak, kita mengatakan nikahnya masih sah. Jadi secara rumusan saya ingin mengatakan di sini penulis dia sedang membicarakan berkenaan dengan menikahi wanita hamba, maka tidak dibolehkan bagi seorang lelaki mereka berkahwin dengan wanita hamba. Cuma hari zaman sekarang manalah ada wanita hamba tidak ada hamba sahaya pada zaman yang kita ada sekarang ini. Jadi biasanya perkara-perkara seperti ini tak perlu kita nak bahas dengan panjang lebar. Setakat kita nak faham dalam Islam masya-Allah kita ada banyak hukum ahkam. Hatta hukum ahkam yang sekapau dengan hamba, memiliki hamba, berkahwin dengan hamba, nafkah hamba dan sebagainya, semua ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ini menunjukkan kehebatan agama kita. Kehebatan agama kita. Selepas itu penulis membicarakan tentang hukum lihatnya seorang lelaki kepada wanita. Yakni seorang lelaki melihat kepada wanita, dia mengatakan ada 7 jenis lihatan. 7 jenis lihatan. Dan ini juga adalah daripada perkara yang luar biasa dalam Islam, yang mana Islam meletakkan undang-undang melihat, yakni siapa wanita yang kita boleh lihat, siapa wanita yang kita tidak boleh lihat. Dan ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Hanya agama Islam ada perkara seperti ini, yang mengajarkan kepada kita tentang aurat, yang mengajarkan kepada kita bahagian mana kita boleh lihat, bahagian mana kita tidak boleh lihat, wanita macam mana yang kita boleh lihat, wanita macam mana yang kita tidak boleh lihat, apa yang dimasukkan dengan mahram dan bukan mahram. Hanya agama Islam jemaah, hanya agama Islam, subhanallah. Maka bila kita belajar ilmu fikih seperti ini, kita harus faham kehebatan agama kita. Dia mudah-mudahan dia meningkatkan ke hati-hati kita keyakinan terhadap agama ini. Agama yang hebat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mempelajarinya baru kita boleh appreciate. Tapi kalau kita tak belajar agama kita, maka kita tidak akan mengetahui tentang agama kita dan kita mungkin akan keliru dan sebagainya. Jadi kepentingan hari ini untuk bagi tiap-tiap orang Muslim, dan juga kita harus berdakwah kepada masyarakat kita.
kepentingan untuk kita kembali ini kepada ilmu, untuk kita mempelajari kitab-kitab ini para ulama, supaya kita kenal ini kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang hebat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik. Jadi sekarang penulis akan membicarakan ini tentang 7 jenis ini penglihatan. Yang pertama ini dia mengatakan nadharuhu walau kana syaikhan hariman ajizan anil wata'i ila ajnabiyatin li ghairi hajah. Ini adalah jenis ini yang pertama. Yani saya ringkas, dia adalah penglihatan seorang lelaki kepada wanita yang bukan mahram. Walaupun lelaki ini sudah tua dan apa kita mengatakan dia sudah tidak boleh melakukan persubuhan ini misalan, maka hukumnya tetap sama. Jadi lelaki ini kita mengatakan sama ada lelaki muda ataupun lelaki tua, sama ada lelaki yang kuat ataupun yang lemah, yang boleh melakukan persubuhan ataupun yang tak boleh melakukan persubuhan. Jadi di sini penulis ini mengatakan selagi mana dia seorang lelaki, maka dia tidak boleh ini melihat ini kepada ajnabiyah. Ajnabiyah ini maksudnya wanita yang bukan mahram. Dan kita dalam bab faraid, saya rasa saya telah membicarakan ini tentang apa yang dimasukkan ini dengan mahram. Jadi mungkin saya ringkas ini, walaupun akan datang ini insya-Allah ini bukan dengan mahram. Mahram kita ada 3 jenis ya. Kita ada mahram dalam segi nasab, mahram dalam segi susuan, dan mahram dalam segi perkahwinan. Mahram ini dalam segi nasab termasuk ini ibu bapa kita dan datuk dan nenek kita ke atas. Dan selepas itu kita ada adik-beradik kepada ibu bapa kita, makcik dan pakcik kita. Kita ada adik-beradik sebelah bapa kita, adik-beradik sebelah mak kita. Maka adik-beradik sebelah bapa kita dalam bahasa Arab kita panggil am dengan ammah. Adik-beradik sebelah mak kita kita panggil khal dengan khalah. Dan selepas itu yakni kita ada anak-anak kita, anak dan cucu dan cicit dan sebagainya. Ini semua adalah mahram kita. Dan ke tepi kita ada adik-beradik kita. Kita ada adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan, adik-beradik sebapa, adik-beradik seibu dan sebapa, dan kita ada adik-beradik seibu. Kita ada 3 jenis ya. Adik-beradik sebapa dan seibu, ni adik-beradik kandung. Kedua kita ada adik-beradik sebapa, dan ketiga kita ada adik-beradik seibu. Kesemua adalah adik-beradik kita, semua adalah mahram. Jadi adik-beradik kita yang ni kesemuanya adalah mahram. Dan juga yang ni anak mereka adalah anak saudara kita. Jadi anak kepada abang kita, anak kepada kakak kita, mereka adalah anak saudara kita. Mereka adalah mahram ini kepada kita. Dan bagi mereka kita adalah makcik dan pakcik ini mereka. Maka mereka adalah mahram kita. Begitu juga yang ni dengan tadi kita mengatakan apa, makcik ini dengan pakcik, sama ada mereka sebelah makcik pakcik sekandung, makcik pakcik sebapa, makcik pakcik begitu juga makcik pakcik ini seibu dan sebagainya. Taib. Ini adalah mahram yang dalam segi nasab. Susuan ini ikut sama. Seseorang ini memberikan susuan ini kepada seorang bayi, maka dia adalah ibu susuan. Suaminya adalah suami susuan. Anaknya adalah adik-beradik susuan. Begitu juga dengan adik-beradik ini adalah makcik dan pakcik ini susuan. Jadi apa yang diharamkan dalam nasab diharamkan dalam yang ini susuan. Selepas itu kita tempat dalam segi perkahwinan. Kita ada mak mentua dan apa kita mengatakan mak yang ni kepada kita ada mak mentua, seorang yang ni berkahwin dengan seorang lelaki berkahwin dengan seorang wanita, maka mak mentua ni adalah mahram. Begitu juga dengan bapa mentua, yang ni bagi lelaki dia adalah bapa mentua. Begitu juga kita ada kita ada mak tiri. Ni yang saya nak ingatkan tadi, mak tiri, yang ni maksudnya wanita yang dikahwin oleh bapa kita. Bapa kita berkahwin dengan seorang wanita dan ada berlaku persubuhan, maka dia adalah mahram dengan kita. Ini adalah kita panggilnya mak tiri. Perkara ini yang ketiga, dia adalah menantu, yakni seorang anak kita berkahwin dengan seorang wanita. Anak lelaki kita berkahwin dengan seorang wanita, maka wanita tersebut yakni dia adalah menantu kita. Yang keempat adalah anak perempuan, yakni kepada wanita yang kita berkahwin. Yakni kita berkahwin dengan seorang wanita dan wanita itu ada anak perempuan, maka anak perempuan itu adalah mahram dengan kita. Dari semua sekali kita 4 mahram dalam segi nasab. Selain daripada itu semua bukan mahram kita, maka tidak dibolehkan yakni kita melihat kepada mereka tanpa hajat, walaupun masya-Allah ini kita lihat ini pada zaman negara kita ini, Singapura ini, dan kebiasaannya di Singapura, di Malaysia dan sebagainya, kita tak ramai daripada kita yang mengamalkan ini pada hakikat ini. Boleh saya mengatakan, sebab ini kita lihat ini kepada semua orang. Ini adalah perkara yang
Subhanallah, ini kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik ini insya-Allah. Tidak dibolehkan ini, tidak dibolehkan dalam Islam. Tidak dibolehkan bagi seorang lelaki melihat ini kepada seorang wanita tanpa sebab. Yakni dia nak lihat ini kepada seorang wanita misalnya. Diharamkan dalam Islam. Dan ada orang yang salah faham, dia mengatakan tapi muka wanita tidak aurat. Ya, walaupun ini kita mengatakan muka wanita bukan aurat baginya, tetapi tidak dibolehkan ini kita melihat tanpa tanpa ada keuzuran. Keuzuran seperti apa? Seperti yang ini belajar misalnya dalam ini kelas ini pengajian. Ini satu keuzuran. Begitu juga dengan jual beli misalnya kita nak lihat kepada muka, tidak ada masalah. Ataupun yang ini ada urusan yang ini yang mana seorang yang ini berbual dan sebagainya. Yang ini di sini kita mengatakan kalau sekiranya ada hajat maka tidak ada masalah. Tetapi maksudnya di sini adalah kalau tanpa hajat misalnya kita berjalan dan kita lihat ini wanita kita pun tak kenal dan sebagainya dan kita mau melihatnya. Ini kita mengatakan dalam Islam tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Itu sebab sebahagian daripada ulama kita mewajibkan niqab. Mewajibkan niqab. Kalau sekiranya berlaku fitnah yang mana seorang lelaki suka tengok kepada kepada wanita dan berlaku misalnya masalah misalnya berlaku yang ini misalnya yang ini dating dan sebagainya, maka mereka mewajibkan ini niqab supaya perkara yang ini seperti ini tidak berlaku dan disebabkan ramai lelaki ini misalnya yang tidak merendahkan pandangan dan sebagainya, maka untuk menjaga ini maslahat ini masyarakat dan sebagainya, maka mereka menggunakan niqab. Ini semua adalah daripada perkara yang kita mengatakan yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama kita berkenaan dengan masalah niqab dan menutup muka dan sebagainya. Kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i kita ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat ini Imam Nawawi dengan pendapat Imam Rafi'i, yang mana Imam Nawawi mewajibkan. Daripada hakikat Imam Nawawi seperti mana dia menyebutnya dalam kitabnya Minhaj, dia mewajibkan niqab. Dia mewajibkan ini seorang wanita ini menutup ini mukanya walaupun tidak ada fitnah. Ini yang disebutkan. Menutup ini muka dan juga ini telapak tangan. Menutup ini muka dan juga bukan hanya muka saja, ini muka ini dengan telapak tangan. Cuma al-Imam Rafi ini mengatakan kalau sekiranya tidak ada fitnah maka tidak diwajibkan. Hanya diwajibkan kalau sekiranya ada fitnah. Yakni maksudnya dia boleh menyebabkan ini masalah dan sebagainya. Dalam masyarakat kita ini ulama kita mengatakan, ulama maksud saya di sini adalah ulama yang tinggal di Singapura ya. Yakni mereka mengatakan tidak diwajibkan seorang wanita misalnya dalam masyarakat Singapura seperti Singapura ini menutup ini muka mereka disebabkan kita tidak ada fitnah. Sebab kebiasaannya adalah wanita tidak menutup ini muka mereka. Kebiasaannya wanita tidak menutup ini muka mereka dan disebabkan ramai wanita yang pada hakikatnya tidak memakai hijab ini sama sekali. Tidak memakai hijab, maka melihat ini wanita yang tidak menutup muka dan sebagainya tidak mendatangkan fitnah. Walaupun kita mengatakan sedemikian, akan tetapi melihat ini kepada muka tanpa sebab ia adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam agama. Jadi mungkin ada sebahagian daripada kita tidak mengetahui ini perkara ini. Wallahu a'lam. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ketabahan ini dan memberikan kepada kita kekuatan. Sebab pada hakikatnya dia bukan perkara yang mudah. Maka ini yang pertama penulis ini mengatakan li ghairi hajatin ila nadhariha, dia tidak ada hajat untuk melihat ini kepadanya. Fa ghairu jaiz mengatakan tidak dibolehkan. Ghairu jaiz ini maksudnya tidak dibolehkan. Fa in kana li nadharil hajah, kalau sekiranya ada hajat seperti apa dia mengatakan ka syahadatin alaiha, seperti satu orang dalam court misalnya dan dia nak bersaksi ke atas ini wanita ini misalnya, dia nak tahu ini wanita ni betul ke tak betul. Dia nak tahu ini adakah ini wanita yang mana yang dimaksudkan ataupun bukan dimaksudkan. Maka dibolehkan dia melihat sebab ini dia nak melakukan sumpahan. Dia nak melakukan penyaksian. Jadi dalam penyaksian, dalam saksi witnessing, maka kita nak kenal pasti kepada siapa yang kita sedang bersaksi untuk ataupun ke atas ni. Maka ini dibolehkan. Ini adalah misal penulis ini mengatakan dibolehkan seseorang itu melihat ini kepada wanita yang bukan mahram. Jadi ini adalah yang pertama. Jadi sekali lagi yang pertama adalah berkenaan dengan melihat wanita yang bukan mahram. Jadi apakah hukum ni dalam Islam? Tidak dibolehkan. Taib. Tetapi yang ajibnya ini saya nak terangkan sikit ya. Yang ajib ni apa yang saya lihat sekarang. Di masjid-masjid kadang-kadang ada poster di masjid di Singapura ni. Saya tak tahu ini negeri lain, mungkin Indonesia tak berlaku seperti ini. Wallahu a'lam.
Malaysia mungkin kurang. Tapi di Singapura yang ni, dan ini adalah bid'ah ini dalam agama pada hakikatnya. Masjid-masjid ini ada misalnya ni letak poster wanita yakni yang pakai makeup misalnya, dan ada sebagian masjid letak ini betul-betul kat lift, yakni semua orang ini naik lift, ini semua lihat ini muka wanita ini. Sekarang ini saya menanyakan soalan ini, apakah yang ini hukum ini bagi melakukan perkara seperti ini? Kadang-kadang di dewan solat ya jamaah, di dewan solat ini poster ustazah ini misalnya ini dengan muka ni, adakah ini dibolehkan? Kita masuk ini masjid ini misalnya dalam TV tayangkan ini poster sebesar-besarnya ini muka yang ini ustazah ini dengan apa tu, maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Yang lihat ini semua lelaki dekat dewan solat ataupun dekat, dan lagi ini di tempat masjid. Ini mendatangkan fitnah. Tidakkah ini mendatangkan fitnah? Selepas itu orang akan lihat, kalau ustazah itu ustazah yang muda ini misalnya, mungkin orang akan start mula yakni untuk berbicara ini tentang sama ada dia cantik ke tidak cantik ke, mata dia macam mana, hidung dia macam mana, muka dia macam mana, makeup dia macam mana. Ini semua ini perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam agama, tapi ia berlaku. Tapi yang ajibnya, tak ramai orang yang membicarakan tentang perkara ini. Dan ini pada hakikatnya perkara yang bid'ah, yang mana sepatutnya ini kita membicarakan. Kita mengatakan ini yang betul-betul ini bid'ah dalam agama, ini bid'ah sayyi'ah. Yakni perkara yang bercanggah ini yang bercanggah dengan agama. Tetapi ia berlaku. Ini hatta di dalam masjid. Kalau ia berlaku ini dalam masjid, maka dia adalah daripada perkara yang subhanallah, ini saya melihat ini perkara yang agak pelik ini. Bagaimana ia berlaku, Allahu a'lam, tetapi ia berlaku. Jadi daripada perkara-perkara seperti ini harus kita berjaga-jaga. Kalau sekiranya kita seorang yang diundang ini dan sebagainya, yakni sebagai asatizah lebih-lebih lagi, maka kita elakkan ini daripada ini orang penganjur ini melakukan ini perkara seperti ini. Bagi ini gambar kita ini dan sebagainya ditayangkan ini di depan ini khalaq lelaki ini dan sebagainya. Jadi kalau kita faham ini hukum ini, kita akan faham ini perkara ini. Kalau kita faham pada asalnya tidak dibolehkan bagi seorang lelaki ini melihat, maka kita elakkan sebab maksud orang melakukan ini poster adalah supaya orang ini melihat. Jadi kita mengelakkan diri kita daripada terjebak ini dalam perkara ini. Taib. Sekarang kita pergi ini kepada yang kedua, kita lihat sedikit masa. Penulis tadi mengatakan wasani nazaruhu ay ar-rajuli ila zaujatihi wa amatihi, yakni pandangan ini seorang lelaki ini kepada isterinya dan juga hamba sahayanya. Fayajuzu an yanzura min kullin minhuma ila ma adal farji minhuma, yakni maksudnya dibolehkan bagi seorang lelaki untuk lihat kepada isterinya tentu sekali, dan juga kepada hamba perempuan, yakni dia ada hamba perempuan misalnya. Ini juga pada zaman ini tidak wujud. Pada zaman dahulu, yakni seorang yang beli hamba yang di pasar misalnya, setelah yang dia melakukan istibrak, yakni bagi rahim yakni wanita tersebut, maka dia berkahwin, dia memiliki yakni wanita tersebut, dibolehkan dia melakukan persetubuhan dengan wanita hambanya. Taib. Maka aurat ini bagi isterinya, kita mengatakan tidak ada aurat ini bagi isterinya. Cuma di sini penulis ini cenderung ini kepada mengatakan diharamkan bagi lelaki untuk melihat ini kepada faraj ini isteri dan faraj hamba yang ini sahayanya. Tetapi penulis Al-Imam Ibn Qasim ini mengatakan ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad adalah makruh hukumnya. Makruh bagi seorang lelaki melihat ini kepada faraj isteri. Ini yang dia akan mengatakan selepas ini. Jadi dua jenis ini wanita ini dibolehkan bagi seorang lelaki yang melihat ini kepada seluruh ini anggota tubuh mereka. Iaitu pertama sekali adalah isteri, dan yang kedua adalah hamba sahaya. Amal faraju, dia mengatakan amal farju fayahrumu nadharuhu wa hadha wajhun dhaif. Yani di sini penulis ini mengatakan ini adalah pendapat yang lemah. Wal asah, pendapat yang al-asah, yakni pendapat al-asah seperti mana dulu saya mengatakan, ini adalah khilaf di antara ashab Syafi'i. Maka pendapat yang paling kuat di kalangan ini para ashab, jawazun nazar ilaihi, dibolehkan seseorang itu melihatnya ma'al karahah, yakni akan tetapi dia adalah perbuatan yang makruh. Maka ini adalah pendapat yang mu'tamad. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah taala pada minggu yang akan datang kita akan masuk kepada wasalis. Kita akan masuk ini kepada bahagian ini yang ketiga, dan kita akan berhenti di sini insyaallah, ini disebabkan masa.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.